الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin muslimat, alhamdulillah, kita telah habis at-tariq. Kita akan pindah kepada surah Al-Buruj. Buruj. Buruj ni macam kalau kita tengok di mana-mana negara dia ada buruj dia. Macam menara, buruj ni menara. Bintang dalam bentuk menara. Macam menara berkembar Petronas. Itu dia panggil buruj. Di negara-negara lain bentuknya lain. Jadi bintang sesebuah negara. Maknanya dia lambang sesebuah negara. Dan langit pun ada lambang dia. Ada buruj dia. Di mana? Dan buruj ni dia plural, banyak. Bukan satu. Maknanya burjun, buruj. Baik, kita sama-sama baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dan jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu dan sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang hati mereka bersih. Amin. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Ahlullah wa khassatuh. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrullah fi man indah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang udus sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya warga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kurniakan jua kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan dikurniakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau kepada kami sekalian rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami, jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa yang kita doa itu adalah daripada Al-Quran dan hadis yang dikumpul, yang dia panggil apa dia panggil iqtibas. Kita cedok, ambil daripada Quran, kita bentuk doa, ambil daripada hadis, kita bentuk doa. Semoga doa-doa kita itu menjadi satu kekuatan kepada kita. Setiap kali kita berjumpa dalam
tadabbur ayat-ayat Allah. Hari ini kita bincang soal Al-Buruj. Kita kata tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk bintang-bintang yang banyak. Buruj ni banyak bintang. Bukan setepak langit kan dia besar. Di mana saja dia ada satu bintang. Apa beza buruj dengan tariq? Tariq ni lebih hebat lagi lah. Tariq ini lebih hebat. Di bawah tariq itu dia ada buruj. Dia buruj. Satu. Yang kedua, kita perhatikan dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, kami belajar surah Al-Buruj, maka rahmatilah kami ya Allah selama kami berada dalam majlis ini. Amin. Was-sama'i dzatil buruj. Perkataan zati, zat. Sebelum ni dalam surah At-Tariq ada dua tempat dia guna zat, iaitu tengok surah Tariq ayat 11 dengan 12. Was-sama'i dzatir raj'i, dzatir raj'i. Yang kedua wal ardi dzati as-sad'i. Maknanya zat ni benda yang macam kita ni, body kita ni kena ada tangan, kena ada kaki, itu zat. Benda yang tak boleh nak berpisah, zat. Yang menjadi sifat ataupun kerangka asas dia, kerangka asas. Jadi kerangka asas bagi langit ialah al-buruj. Buruj ni macam kita kena ada tangan, dia kena ada buruj. Begitu juga langit, sifat langit dia ialah dzatul raj'i, hujan. Ada awan yang membawa hujan. Itu satu sifat semula jadi dia. Itu dia punya sebahagian daripada rukun langit. Dia kena pegang dzatul raj'i. Untuk nak hidupkan bumi, mesti langit itu berbentuk dzatul raj'i. Ada hujan naik turun. Bumi pun sanggup bersedia dzatus sad'i. Dia kena sedia air, kena patuh pada Allah untuk keluarkan pokok-pokok, sayur-sayur dan segala tanaman hasil daripada air. Itu merupakan rukun dia. Sampai bila? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Sampai hancur dia proses. Dan buruj juga zatil langit juga zatil buruj. Maknanya benda tak boleh nak pisah. Kalau kita fikirlah muslimin muslimat sekalian, tiga perkataan, tiga nikmat ni. Nikmat was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i was-sama'i dzatil buruj. Tengok kemuliaan, kesempurnaan Allah yang membentuk langit dan bumi dalam bentuk ni. Kita kata hujan dzatir raj'i, bumi ni tempat kita ni dzatus sad'i. Lepas tu lampu pula dzatil buruj. Kalau yang ni tak ada, cuba ada masjid kita. Langit ada lah, langit turun hujan, bumi pun tumbuh-tumbuhkan pokok disebabkan air. Tapi gelap, tak ada bulan, tak ada bintang, tak ada buruj. Selesa tak hidup kita? Nah, sempurna tak hidup ahli bumi? Tak. Jadi tak. Maka Allah dahlah ada tariq yang menunjuk nilai-nilai hidup. Ada buruj pula. Belum lagi dicerita surah An-Nujum yang kita akan baca nanti. Surah bintang-bintang kecil yang dihiasi di langit. Kita tengok ini lampu besar, ada lampu kecil-kecil. Yang ni kita kata buruj, yang ni nujum, kecil. Rumah kita pun gitu juga. Cantik, indah, dan semua sifat manusia perlu pada benda itu. Jadi bila kita perhati kepada ciptaan Allah, kepada kurniaan Allah, kepada nikmat Allah ini, menyebabkan kita tak sanggup nak derhaka kepada Allah, tak sanggup nak buat maksiat di bumi Allah, tak sanggup nak sombong, tak sanggup nak rasa kita ni lebih.
Sebab kita sama sahaja di sisi Allah. Kadang-kadang kita duduk di sama, kan? Kita kadang-kadang kita langit, kadang-kadang kita bumi. Dulu kita langit, sampai 60 dah jadi bumi. Rasa tak tu? Dulu langit, jawatan, PM, macam-macam. Tapi pencet. Orang tak tengok dah. Orang tak tengok dah. Oh, okey. Gitu je. Saya baik, okey. Kalau dia doa dengan doa buruk, lagi teruk kita. Sebab tidak selamanya langit itu, langit. Tidak selamanya bumi itu, bumi akan hancur suatu hari. InsyaAllah. Gitu. Jadi, Allah menyebut di sini, was-sama'i dhatil buruj. Demi langit yang mempunyai buruj. Hakikat itulah hakikat langit yang ada bintang-bintang. Yang kedua, Allah bersifat Allah bersumpah dengan wal yaumil maw'ud. Wal yaumi, sumpah juga tu, sumpah juga. Syarat sumpah ada waw dan kalimah selepas dia isim baris bawah. Itu syarat 3. Ada waw, kemudian kalimah dia itu isim selepas waw, dan baris terakhir lepas pada kalimah tersebut baris bawah. Was-sama'i, sama istilah nama langit. Baris bawah itu jadi sumpah. Wal maw'i, wal yaumi, ada waw, kalimah isim dan baris bawah, maka cukup syarat sumpah. Wa syahidin, waw ada, baris akhir din, baris bawah, cukup juga. Makna tiga-tiga ini merupakan sumpah. Sumpah pertama, langit yang ada buruj, kan? Hebat. Tapi langit itu akan kekal selama-lama ke? Tak. Akan datang suatu hari yang namanya wal yaumil maw'ud. Hari yang dijanjikan. Bila hari yang dijanjikan? Idza waqa'atil waqi'ah. Satu hari janji. Bila berlakunya hari kiamat. Lagi surah lepas tu insyiqaq, idza as-samaa'u syaqqat. Bila langit pecah-pecah. Itu al-yaumil maw'ud. Al-yaumil maw'ud. Hari yang dijanji. Demi hari yang al-maw'ud, yang dijanjikan. Al-maw'udi, dia ikut baris al-yaumi sebab dia sifat dia, hari yang dijanjikan. 2, sumpah. Wa syahidin, syahid ni orang tengok dengan mata, dipanggil syahid. Saya saksi yang melihat orang itu melakukan dosa berzina, syahid. Masyhud, orang yang berzina tu, yang disaksi dipanggil masyhud. Besok Nabi syahid, kita masyhud. Kita boleh jadi syahid kepada anak-anak kita, anak-anak kita akan jadi masyhud. Kita sebagai malik, raja, kita syahid, dan rakyat jelata adalah masyhud. Dan seterusnya. Kita sebagai pengurusi masjid, syahid. Semua di bawah kita adalah masyhud. Demi yang akan menjadi syahid, demi yang akan menjadi masyhud. Kita betulkah? Setengah ulama kata syahid ni malaikat. Malaikat duduk dengan kita ni, dia syahid. Yang menyaksinya kita adalah
Orang yang dalam majlis ni masyhur. Mereka kata betul kamu mari gini. Betul kamu ni nak benar. Betulkah amal yang kamu buat ini ibtira amrullah nak cari redha Allah? Kena baiki hati ya. Kena luruskan hati kita, luruskan perasaan kita, luruskan keinginan kita kepada Allah Subhanahu taala sebab ada syahid mereka. Kan? Ada syahid mereka. Kita ni masyhur begitu. Jadi tiga sumpah ni. Langit ada buruj. Daripada langit itu kita kata adakah langit itu kekal dengan buruj dia? Tak. Bila sampai hari yang dijanjikan, langit akan insyaqqat. Surah sebelah tu cuba tengok. Demi langit apabila pecah. Wa adinat li rabbiha wa haqqat. Wa idzal ardu demi dan bukan demi ya. Apabila langit itu pecah. Idza al-ardu wa idzal ardu muddat. Bila bumi ini ditarik, muddat, ditarik. Bumi yang duduk kemah gini nanti ditarik. Ada jadi panjang, jadi lebar, bukit tercabur. Bangunan tak usah kira lah. Bila dimuddat, dipanjang, ditarik. Ada habis. Bangunan hebat-hebat ni berkecam. Bukit pun berkecam. Inilah hari al-maut dia panggil. Pada waktu itulah kita berhajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid. Berhajat kepada malaikat kita, malaikat yang bersama kita sebagai syahid. Berhajat kepada amal-amal yang kita buat yang dituliskan oleh malaikat sebagai syahid. Amal kita ni syahid besok. Kan? Surah Al-Mulk yang tuan-tuan baca, yang kita baca selepas isyak tu, bila duduk dalam kubur, dia adalah syahid. Kita duduk dalam kubur, masyhud. Maknanya seolah-olah gini, langit hebat comelan ni, kita banggalah dengan langit. Tak payahlah langit, rumahlah rumah. Dalam masjid ni kita tengok, Allah, masjid ni cantik dah. Bila sampai hari yang dijanjikan, habis. Ada. Pasal itulah pentingnya ada syahid yang menyaksikan, yang disaksikan. Amal-amal yang kita buat ini syahid. Syahid amal kita ni dia letak dalam satu kitab, dia panggil Imam Mim Mubin. Kat mana Imam Mim Mubin? Surah Yasin. Surah Yasin. Wa ahsaynahu boleh? Fi Imam Mim Mubin. Dah. Dan surah Mulk pada banyak kitab. Dia sebut kitab. Dalam surah Yasin sebut Imam Mim Mubin. Dalam surah apa? Surah Yasin tu ini syahid juga kepada kita. Sebab itulah kita buat amal mesti dia layak menjadi syahid. Amal yang layak menjadi syahid ialah amal soleh sahaja. Dan kita dah setuju muslimin muslimat sekalian dan saya sendiri, amal soleh syarat pertama kena ilmu. Syarat kedua kena niat. Syarat ketiga kena ikhlas mata-mata kepada Allah. Syarat keempat kena sabar. Allahu Akbar. Nak sembahyang tarawih 20 rakaat jadi 8. Sebab apa 20 jadi 8? Niat 20 apa je boleh. 8 tu niatnya nak buat 12 lagi kat rumah sebab ngantuk makan banyak. Kan? Balik-balik kat rumah sedar-sedar pukul 5 berebut dengan aku nak sembahyang tarawih baki ke nak sahur. Berebut kita. Sebab apa? Sebab kita tidak sabar semasa 20 mula-mula tu. Kan? Ngantuk lawan je lah. InsyaAllah perjuangan itu jihad. Ngantuk pun sabar, tahan juga. Sebab ini satu perkara yang amalan soleh ni kena sabar, kena buat. Jadi bila habis kita seronok hidup. Jadi nak buat amal tu kena sabar. Kalau kita dapat syarat itu, insya-Allah kita mampu meraih
syahid, meraih syahid. Wa masyhud, masyhud kita lah. Kalau amal tu syahid, kita masyhud. Kita yang menjadi orang yang dibela. Masyhud ni yang dibela. Yang dibela. Syahid ini pembela. Syahid ini pembela. Siapa yang membela kita? Nabi SAW. Siapa yang membela kita? Amal-amal kita, kita dibela. Siapa yang membela kita? Pemimpin kita. Siapa yang membela kita? Ibu ayah kita. Dan seterusnya. Begitulah syahid wa masyhud. Jadi nak selamat, begitulah keadaan hidup yang perlu dilalui oleh setiap orang. Baik, itu satu level yang kita tengok ayat ni. Ayat ni dalam bentuk realiti. Makna langit, hari yang hancur langit, dan hari itulah akan menentukan dia berjaya ataupun tidak. Syahid itu, masyhud itu. Kalau bila berlaku kiamat, kita ini masyhud tak? Jadi yang menjadi syahid ialah Nabi. Yang menjadi syahid ialah amal kita. Kita masyhud. Yang menjadi syahid ialah kitab yang kita yang disimpan. Kalau amal baik dia letak di Illiyin, tempat yang paling mulia. Kalau amal buruk dia letak asfala safili, di bawah langit ketujuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak tengok dari sudut lain pula tiga ayat ni. Nak tengok dari sudut langit itu bukan langit sebenarnya. Langit itu adalah kedudukan manusia di bumi. Masa kita ambil lah siapa ada buruk banyak ni, siapa? Polis negara, kan? Di baju dia ni ada buruj. Dah, dia nombor 1 dalam Angkatan Polis Negara, PDRN, nombor 1. Hebat sekali, kan? Dia ada buruj. Maknanya was-sama'i dzatil buruj. Maknanya dia lah yang dimaksudkan langit yang ada buruj tu, orang tu lah. Dah, orang tu. Tapi orang tu dia selama-lamakah dzatil buruj? Ada kedudukan? Tak. Akan datang wal yaumil maw'ud. Akan datang hari yang dijanjikan. Maka bila sampai waktu pencing, segala buruk ini terasing dengan dia letak di tempat lain. Dan orang pun boleh melihat syahid, tengok dia, oh dulu hebat, sekarang ni tak adalah. Tapi kalau buruj itu buruj yang mulia, walaupun dia sampai hari yang dijanji, dia tetap mulia. Tetap mulia. Tetap mulia. Dan orang boleh saksi, ada syahid yang menyaksikan tentang kemuliaan dia. Dan dia adalah masyhud. Dia adalah masyhud, kemuliaan. Kita tengok ulama-ulama, tok guru, Nabi tak ada dia, tapi masih mulia sampai hari ini sebab dia muliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah, dia akan dimuliakan sampai bila-bila. Orang yang tidak memuliakan Allah, mungkin suatu ketika dia adalah buruj, memiliki buruj, tapi bila dia jatuh, dia tidak ada buruj lagi. Bahkan dia adalah orang yang paling hina di sisi Allah. Maknanya ayat ini boleh melihat pada hakikat langit dan berakhirnya langit, dan akan menentukan kejayaan ahli langit dan ahli bumi. Dan langit juga boleh dibawa pada nilai hidup seorang yang bernama manusia, yang suatu ketika datil buruj, akhirnya dia sampai masa wal yaumil ma'ud, dan dia akan disaksi dan akan menjadi saksi, disaksi dan menjadi saksi. Itulah nilai hidup kita. Kemudian dua itulah yang setakat yang anda tahu macam mana nak faham tiga ayat ni. Jadi kita kena
berhati-hatilah hidup. Ialah kita hebat, kita rasa sempurna hari ni, kita sihat hari ni tak. Tapi bila sampai masa sakit, itu dia memang bila sakit orang pakar mari ziarah kita. Yang ziarah tu panggil syahid. Yang kita ni masyhur. Nak mati dah. Orang mari tengok ni. Mereka kata tak sampai masa aku tak ambil lagi. Ada mereka pun syahid. Jadi begitulah keadaan kita. Dan berakhirnya hidup makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kalau Allah yang memberi buruz tadi, bintang-bintang kesihatan, Allah yang beri, maka dekatilah Allah, pasti kita akan menjadi syahid yang selamat dan masyhur yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah bawa dalam ayat ketiga, ayat keempat, kisah yang menjadi saksi sampai ke hari ini, iaitu kisah Ashabul Ukhdud. Ashab Ukhdud ni, ashab ialah penghuni. Ashab di sini tengok penghuni. Al-Ukhdud ni parit-parit ataupun lubang. Khadak, lubang Ukhdud. Lubang yang digali, yang di dalamnya diletak kayu-kayu, api yang kering dan dibakar sehingga api itu menjulang. Maka orang-orang yang mengatakan Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, akan ditarik dan dilempar ke dalam Al-Ukhdud, dalam api ini. Ini zaman dulu teruk. Sebab zaman dulu dia jaga agama, jaga sungguh, tak main-main pusing-pusing. Kita sekarang ni nak selamat pusing je. Buat agama ni kadang-kadang lawak langgar je kerana nak selamat diri. Dulu tak. Bila dia beriman sungguh, walaupun dia berdepan dengan kematian. Itulah yang menjadi cerita yang dibawa oleh Allah dan Tuhan ni. Dia panggil Ashabul Ukhdud. Apa Ukhdud itu? An-nari zatil waqud. Ukhdud ni ialah api yang mempunyai waqud. Itu tadi as-sama'i zatil buruj. An-nari, nar itu api menjulang. Zatil waqud, ada kayu dia tu, bahan bakar tu tak pernah habis. Ada petugas dia letak supaya api tak mati. Untuk apa? Untuk ambil orang-orang yang kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. La ilaha illallah ni masa tu Isa, zaman Isa bin Isa Rasulullah, maka dicampak ke dalam ni. Okey? Tu. Idhum ayat 4 dengan 5 tu kutila, dia mula dengan kutila. Kutila dengan makna binasalah orang-orang yang membuat parit, iaitu para pembesar Yaman pada zaman dulu. An-nari dhatil waqud, yang berapi. Parit tu, ukhdud parit ni, an-nari. An-nar sifat pada ukhdud. Al-ukhdud an-nar, maknanya parit-parit yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Maknanya begitulah, dibuat parit, dia letak kayu-kayu, dia bakarkan orang-orang Islam. Kenapa mereka bakar? Apa salah mereka? Nanti kita tengok. Lepas ni dia cerita. Idhum tu pembesar-pembesar yang ada waktu itu. Idhum alaiha, ketika mereka duduk di sekitarnya.
Hum tu orang yang bakar tu duduk di sekitarnya alaiha tu alal ukhdu. Maknanya kalau parit besar ada api menjulang, dia letak kursi-kursi katanya, kursi-kursi yang cantik-cantik, duduk tengok orang Islam dibakar. Membesar dia tengok, oh tepuk tangan, mati dah, dia macam ni. Dahsyat dulu, kan? Idhum alaiha qu'ud. Qu'ud ni duduk macam ni. Qu'ud dia panggil. Duduk relax. Duduk selesa. Maknanya bukan duduk atas tanah dak, duduk atas kursi. Qa'ada ni duduk tempat-tempat yang selesa. Pembesar, raja-raja. Macam ni duduk. Dah. Dia duduk apa ada tepi-tepi parit yang ada api tu? Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum, orang pembesar yang jahat tu, ala ma yaf'alu, apa yang mereka, terhadap apa yang mereka buat, bil mu'minin, terhadap itu, terhadap orang mukminin, syuhud. Duk tengok dia tepuk tangan. Kok ni mati, macam kita ambil udang kan, udang ikan yang hidup-hidup lagi tu kita buat barbecue. Macam itulah dia buat, letak tepuk tangan. Oh ni dah mati, udang daripada warna ni jadi warna ni. Tengok gitu, membakar dan melihat seksa orang-orang yang beriman. Macam hari ni di Palestin. Semua dunia lihat, tapi dunia tahu apa. Berapa ramai penduduk dunia sedang membakar ahli-ahli Gaza hari ini. Tak ada siapa pun pergi. Kan, orang Islam di dunia tak pergi, kita pun tak pergi. Orang yang dekat dengan Gaza pun biar Gaza mati. Seperti mana mereka melihat, seperti mana ahli Ukhdud ini dibunuh hari ini. Allahu Akbar. Padahal dunia boleh gerak sampai sana selamatkan, tolong, tapi tak siapa pun tolong. Seperti mana ahli Ukhdud ini dibakar, tak ada siapa tolong. Allahu Akbar. Sebab itulah kita ni kalau doa nak angkat tangan baca kunut pun tak mampu. Kita takut bila Allah beri kemenangan kepada Gaza pada waktu itu, nama kita tidak disenarai bersama dengan mereka, maka kita tidak layak bertemu dengan Allah. Paling kita takut. Sebab itulah kalau orang baca kunut, segeralah angkat, minta doa kepada Allah, dan dalam hati kita mengharapkan kita bersama dengan orang-orang yang Allah beri kejayaan nanti. Dan tidak ada orang yang dapat selamat kalau meninggalkan Gaza. Tak selamat. Tidak ada nilai. Seperti mana berlaku pada zaman Nabi dulu di Perang Khandaq. Semua orang melihat Nabi akan hancur bersama sahabat di Perang Ahzab, Perang Khandaq. Tetapi Allah bantu menyebabkan Islam sampai kepada kita. Hari ini Palestin, kalau dia berjaya, pasti dia berjaya. Saya yakin dia berjaya. Saya jumpa dengan orang Palestin baru mari, dia kata, Absyir, dia kata. Dia dipanggil Sufi. Absyir ya Sufi. Ayyam sawfa nafuz. Tunggu berapa hari lagi kita akan berjaya. Dalam Ramadan ataupun selepas Ramadan, dia kata. Itu keyakinan ahli Ahzab, dan orang-orang yang hidup di situ. Yang anak-anak dia, rumah-rumah dia dihancurkan. Oleh sebab itu kita dalam apa keadaan sekalipun wajib merasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kejayaan, supaya besok bila berjaya, bila Islam ke depan, kita disenaraikan orang yang bersama mereka. Tak nak tiba-tiba nama kita tak ada dalam senarai kejayaan. Masa tu kita nak pergi mana, tuan-tuan? Tak ada tempat kita dah. Kita akan dibuang daripada senarai ahli syurga. Kerana kita tidak memberi sedikit pun saham kepada ahli Gaza yang sedang berjuang pada hari ini. Jadi wahum ala ma yaf'alu. Mereka itu pembesar-pembesar yang duduk di tepi-tepi parit tu, ala ma yaf'alu, atas apa yang mereka rancang, mereka buat itu, bil mu'minin, terhadap orang mukmin, syuhud. Duk tengok. Macam ini kan, semua manusia tengok. Apa sebab orang mukmin itu diseksa begitu? Sebabnya ialah wa ma naqamu ayat 8 tu, dan mereka menyeksa orang-orang
Mukmin itu hanya kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Itu dah sebab. Wa ma naqamu, ma tu manafi, dan tidaklah mereka menyeksa. Naqam ni intiqam. Intiqam ni ambil bakar, dia panggil naqam. Naqam. Wa ma naqamu, tidak mereka seksa. Mereka tu perbesar seksa minhum, di kalangan orang-orang mukmin itu, illa, sebabnya illa tu sebab apa? Ayyuminu, mereka itu beriman. Dia kekal, dia bagi sebelum dia diseksa, dia kata, mu nak ikut kami ke nak ikut Tuhan yang mencipta kamu, yang kamu kata Tuhan cipta kamu? Orang mukmin kata kami nak ikut Allah. Dia pun ambil, dia capak, dia tengok, dia bakar, dia tepuk tangan ramai-ramai. Itu keadaan orang mukmin pada ketika itu. Illa an yaqulu illa an yu'minu billah, kecuali mereka kekal beriman dengan Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Mereka tak ada perkasa pun, tapi mereka sombong. Al-Hamid, yang terpuji. Alladzi lahu, itu sifat Allah juga. Maknanya beriman dengan Allah Al-Aziz, satu. Allah yang Al-Hamid, dua. Allah yang alladzi lahu mulkus samawati wal ard, tiga sifat Allah disebut di sini. Seolah-olah Allah nak cerita kepada kita, orang yang beriman kepada Allah dan kekal dengan keimanan dia, walaupun dia diseksa, dia tetap dijamin Allah yang Aziz, yang Maha Perkasa. Allah akan muliakan orang itu bila dibangkit di akhirat nanti. Al-Hamid, mereka itu terpuji. Orang akan menyesal kerana tak ikut orang yang diazab begitu. Alladzi lahu mulku, yang ketiga, Allah yang baginya lah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Tiga sifat Allah yang orang mukmin beriman. Kita tak beriman sebab apa? Kita tahu ni Allah Al-Aziz, Allah Al-Hamid, Allah alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Kita tahu dia, tapi bila berdepan dengan satu ujian, kita tak boleh sabar. Itulah kelemahan kita muslimin muslimat sekalian. Tapi orang-orang mukmin, ashabul ukhdud ni, dia sanggup diseksa, sanggup diazab semata-mata kenal Allah, faham kehidupan ini. Allah uji dan Allah beri kehidupan yang kekal abadi. Uji pun tak lama. Itu. Wallahu ala kulli syai'in syai'. Itu ayat lain tu. Maknanya sifat Allah tak dia ada tiga. Al-Aziz, Al-Hamid, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Tiga sifat yang menyebabkan orang-orang yang kenal Allah dengan sifat ini, dia tidak berubah walaupun diseksa. Kita ni kena kenal Allah, tauhid kena kuat, baru kita boleh berjuang. Kalau tidak, perjuangan kita sampai satu tahap kita berubah, tak sanggup berjuang. Apa tak? Itu. Dan dalam isu ini Allah tutup ayat wallahu ala kulli syai'in syahid. Itu subjek predikat. Dua perkataan yang penting di sini. Allah syahid. Allah syahid. Allah itu menjadi saksi, melihat. Allah itu syahid, sama dengan syahid itu. Atas dengan syahid di bawah sama je, cuma lebih kuat yang di bawah. Allah tak pernah lalai melihat kita. Kita buat apa, kita cakap apa, kita niat apa, kita bertindak dengan apa, Allah syahid. Ala kulli syai'in, atas semua benda. Maksudnya ayat wallahu ala kulli syai'in syahid ni, dia bukan tuju pada cerita tu je. Ini ayat ni general. Untuk kita pun ya. Kita buat apa hari ni? Kita duduk dalam majlis. Allah tengok ni. Dalam majlis kita ni ada 4 kelebihan. Pertama, Allah akan campak, akan turunkan ketenangan dalam jiwa kita. Yang kedua, Allah utuskan malaikat bersama kita, doa. Tuan-tuan mintalah apa-apa, malaikat akan aminkan doa. Yang ketiga, rahmat Allah akan bersama kita. Rahmat ni kalau kita dapat, dunia Allah beri, akhirat Allah beri. Dan insya-Allah amin, Allah selamatkan kita dunia akhirat. Dan yang ketiga, yang keempat,
Nama kita akan disenaraikan di kalangan ahli langit. Ini confirm dalam hadis sahih. Lepas itu kita kena sabar. Mari sini, kita duduk sekejap je. Tunggu sampai masuk duha, kita sembahyang duha. Inilah hidup kita masa pencen ni sebelum jumpa Allah. Sembahyang duha 2 rakaat, pergilah nak pergi mana-mana, nak cari, nak minum kopi, tak boleh dah. Kita nak jogging takut lapar. Jadi balik tidur lah kalau penat kan. Dia tidur ataupun pergi kerja, insya-Allah Allah bersama-sama kita. Dan jangan lupa doa kepada saudara-saudara kita yang susah, yang miskin, yang sedang berjuang. Amin. Jadi muslim-muslimat sekalian, kita berhenti setakat ayat 9 lah. Innal ladzina fatanul mu'minin, itu kita sambung nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.